Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baik, saya akan memberi sedikitlah tutorial bagaimana kita nak buat soalan melalui Google Form. Baik, yang pertama macam biasalah, buka Google Chrome. Okey. Lepas buka Google Chrome, type lah Google Form. Ada sudah. Okey, Google Form. Pastikan cikgu sudah sign in lah, sama ada guna ID delima ataupun ID sendirilah, mana-mana pun boleh, tapi saya lebih suka guna ID sendirilah. Okey, ambil yang pertama, Google Form free online service for personal use. Okey, ambil yang pertama. Okey, baik, seterusnya ambil yang ini ya, go to Google Form. Ambil ini, pilih ini yang dahulu. Okey, baik, ambil yang pertama blank. Ambil dahulu blank. Ada setengah tu ada yang terus quizzes, ada yang tiada tu terus ambil yang blank lah dahulu. Okey, tulislah tajuk apa kita nak buat, iaitu tulislah contoh part tingkatan 1 ataupun tingkatan 2, mana-manalah. Okey. Okey, dia auto save dia terus save kita punya borang ini dalam Google Drive kita lah. Okey, baik. Yang pertama, sebelum nak buat apa-apa, kita terus kepada ini dahulu, yang lambang macam pensel warna ni. Ini adalah tema. Pilihlah nak letak header, nak pilih gambar, nak letak gambar cikgu ke, gambar subjek, tapi terpulanglah. Okey, ni warna. Contoh di sini saya pilih warna hijau lah. Okey, warna hijau, jadi akan bertukarlah jadi warna hijau. Okey, ni untuk tema, tak ada masalah. Okey, baik. Yang ini adalah untuk preview apa-apa yang soalan yang sudah cikgu buat. Cikgu nak tengok bila pelajar dapat bagaimana paparannya, tekan preview lah. Yang paling penting ini setting. Okey, yang pertama tekan setting. Bagaimana nak buat Google Form tadi menjadi quiz ataupun soalan peperiksaan lah. Okey, yang pertama mesti tick dahulu collect email addresses. Okey, klik juga yang ini supaya bila belajar tu jawab, dia akan dapat baliklah apa yang dijawab itu. Jadi klik always lah. Okey. Yang ini sepatutnya kita boleh limit satu email satu kali jawab, tapi dia kena sign in dahulu. Jadi agak merumitkan kalau pelajar itu, contohlah dia guna telefon ibu bapa, dia terpaksa sign in dahulu emailnya di telefon bapanya. Biasakan telefon bapa ataupun ibu dia sudah ada email, jadi susahlah, mungkin nak login itu password lupa dan sebagainya. Jadi saya galakkan tak payahlah, ni antik saja, tak payah tick. Okey, responden can apa dia boleh edit, janganlah nanti boleh edit jawapan, jadi tak payah, kita tick saja si summary chat text responses. Okey, baik, seterusnya adalah presentation. Okey, show progress bar. Okey, shuffle question order. Ini kita nak ubah susunan soalan. Sebenarnya boleh cikgu-cikgu nak guna, tapi bila nak guna tick yang ini, pastikan nombor soalan itu jangan cikgu tulis. Kalau cikgu tulis nombor 1 sampai 20 contoh soalan objektif, kalau kita tick yang ini dia akan berubah. Mungkin nombor 15 yang pertama, nombor tu dia akan jadi tak cantik lah. Kalau nak guna juga boleh, tapi jangan tulis nombor. Jadi cikgu type saja soalan tu tanpa nombor. Boleh jugalah. Tapi kalau saya tak payahlah shuffle ni. Okey, masa pun terhad 1 jam saja kan. Okey, show link to submit another response. Ni tak payahlah. Okey, hanya ni saja, show progress bar. Okey, ini apabila pelajar nak hantar apa-apa kata-kata lah untuk pelajar itu. Tulislah contoh, tahniah kerana menjawab. Okey. Semoga cemerlang, contoh. Okey, baik ini. Ini yang paling penting adalah quizzes. Yang ujung sekali ni quizzes. Inilah buttonnya ni, make this a quiz. Jadi Google Form tadi automatik dia akan bertukar menjadi test ataupun ujian. Jadi di sinilah kita boleh semak secara teruslah. Okey, baik. Ini release grade, maksudnya kita nak bagi pencapaian pelajar tu automatik ataupun letter. Saya galakkan ambil yang letter lah, mana tahu kalau ada soalan essay, cikgu nak semak dahulu, nak bagi markah secara manual, baru kita nak submit grade. Ini lagi baik lah sebenarnya, ambil letter lah. Kita boleh juga send satu kali juga, dia punya skrip jawapan tu, tidak ada masalah. Okey, pelajar boleh tengok apa, miss question, ini lebih baik. Okey, correct answer ni tak payahlah, nanti kalau nak tahu jawapan nanti dikongsi-kongsikan. Ni antik sajalah correct answer. Okey, yang paling penting bila sudah setting semua, tekan save, jangan lupa save sekali saja, save di ujung ni. Tak nampak ke save? Anda nampak save? Ni ujung sekali ni. Okey, tekan save. Okey, baik.
Dapat sudah kan? Baik. Okey, kita akan setting. Okey, yang pertama ni sudah tulis tajuk, tulis cantik-cantik lah, penuh lah ayat sini, tulislah cantik sikit. Pentaksiran akhir tahun tingkatan 2. Contoh tingkatan 2 tahun 2020. Okey, tulislah dia punya description. Kalau boleh saya sudah buat yang ini kasih seragam lah semua kan, nanti saya bagi, cikgu tinggal copy sajalah. Okey, contoh di sini. Okey, saya sudah ada di sini, saya copy saja. Okey, saya paste lah di sini. Ni contoh subjek sains Okey, ada tarikh masa. Ni kalau boleh letaklah nombor telefon guru penyedia soalan supaya kalau ada masalah pelajar boleh hubungi Okey, jadi sudah siap. Selesai yang pertama. Okey, starting untitled question. Okey, buatlah ini yang pertama ni, tulislah nama dulu pelajar, nama penuh. Okey, nama penuh. Okey, baik. Jadi short answer dia punya jawapan sini short answer. Okey. Kita tambah lagi yang seterusnya, tekan tambah nak tambah lagi soalan ke apa-apa, tambah di sinilah. Okey, add question di sini Okey, question apa? Ni kita isi dulu borang tu. Nama kelas lah. Ini biasa kan? Kelas. Okey, sama juga short answer. Okey, seterusnya kita letak dahulu peraturan peperiksaan lah supaya pelajar tu baca, paling kurang pun tidak meniru lah. Kita nak tambah arahan apa-apa, kita letak ni, tambah TT ni kan, ada add title and description ni, kita tekan. Nanti saya bagilah dia punya arahan sini. Contoh peraturan pentaksiran di rumah, contoh. Okey, ayat-ayatnya ni saya sudah sediakan, nanti saya share, cikgu copy sajalah nanti. Okey, contoh di sini ada sini. Copy. Masuk saja di sini. Okey, selesai. Seterusnya tambah lagi satu akuan pelajar lah, kalau boleh pelajar tu mengakulah sudah baca arahan dan sebagainya. Add question. Kalau ini add description ni tiada apa-apa kena isi, dia baca ni supaya pelajar boleh tick. Kita buat dari sini akuan pelajar. Okey, akuan pelajar. Okey, jadi kita letaklah apa akuan pelajar itu. Saya sudah buat di sini. Okey, ini sebenarnya ayat Cikgu Samsul ni Copy text. Okey, letaklah di sini. Okey. Ini lupa. Ini bukan multiple choice tukar. Kita buat checkbox lah, maksudnya dia boleh baca kan. Okey. Yang pertama, masukkan yang kedua lagi. Okey. Jadi budak boleh baca, dia tick lah pemahamannya, apa yang dia faham lah. Okey. Jadi sinilah pelajar akan tick. Contoh kita nak tengok kan. Okey, nak tengok apa yang sudah kita buat tadi. Tekan preview yang lambang mata tu. Dia keluar beginilah borang kita ni. Cantik sudah. Ni pelajar boleh isi. Di sinilah pelajar akan akuan ni, pelajar ketik lah dan submit nantilah. Begitu. Okey, baik. Kalau kamu cikgu dah tak mahu tengok, pangkas saja, dia akan balik kepada asal. Ini auto save apa yang cikgu buat dia akan terus save masuk di Google Drive masing-masing lah. Okey, baik. Kita akan mula dengan soalan yang pertama. Ni kita buat section lah. Habis sudah. Jadi kita add section. Section. Jadi terus pada soalan kita lah. Okey, soalan yang pertama kita buat dahulu section pertama ni, soalan objektif. Contoh objektif saya sudah buat, saya tinggal copy sajalah. Contoh copy text. Masuk saja di sini. Okey, arahannya jawab semua soalan. Okey, baik. Selepas itu boleh sudah cikgu buat soalan yang pertama, soalan objektif. Okey, baik. Cara nak buat soalan objektif saya sudah ajar. Okey, baik. Contoh soalan objektif. Contoh ini saya ajar yang jenis type dahulu lah. Sama ada guna huruf besar atau huruf kecil, tak ada masalah. Siapakah nama guru anda? Contoh. Okey.
Untuk soalan objektif, kita tak guna short answer. Kita akan guna multiple choice. Ini ya. Okey, multiple choice. Contoh, sini Serman. Contoh. Okey, nak tambahnya jawapan yang kedua, tekan add option ni. Contohnya Samsul. Contoh cantik-cantik lah. Okey, tambah lagi Azam. Contoh. Okey, Azam. Seterusnya adalah contoh Syukri lah. Contoh. Okey, Syukri. Okey, baik. Okey, dah dapat. Ada Serman, ada Azam, ada... Okey, ada berapa sudah jawapan kita ni? Ada 3 saja. Okey, lepas. Tambah lagi. Yang keempat, Samsung. Padam. Okey, baik. Cara kita nak masukkan jawapan. Contohlah, jawapan di sini adalah Azam. Contoh. Jadi, cikgu tambah saja answer key. Inilah yang automatik. Dia akan terus semak. Contoh jawapannya Azam. Maksudnya kalau pelajar tu jawab Azam, automatik dah kira. Okey, baik. Untuk pecahan soalan, kalau boleh lengkaplah jadi 100%. Kalau 30 soalan ni, untuk 90 markah ni, bermaksud pemberatnya adalah 3. Satu soalan tu 3 markah. 3 kali 30 adalah 90. Contoh. Jadi kalau pelajar terus betul akan dapat 3 markah lah. Ini dia akan automatik jawab. Okey. Automatik jawab. Automatik tanda. Jadi di sini buatlah require. Require ni di sini maksud pelajar tu mesti jawab, tak boleh tinggal. Kalau tinggal kosong tak boleh submit lah, borang lah require. Maknanya yang lain tadi pun kamu boleh tekan semua require lah nanti ya. Saya nak tunjuk saja ni. Okey. Sini require. Okey. Jadi settle sudah soalan objektif. Okey. Bagaimana pula kalau cara yang senang? Cikgu tak mahu type. Cikgu sudah ada soalan tapi cikgu tak mahu type satu-satu. Okey, saya akan ajar kaedah yang kedua. Ni okey. Kalau kamu nak letak nombor, letak nombor lah. Contoh sorry lupa tadi. Contoh soalan 1. Andai kata kamu nak guna mod yang shuffle soalan tadi, nombor ni jangan gunalah, nanti dia akan terbalik-balik ya. Okey, contoh soalan yang kedua. Okey, soalan kedua. Okey. Kamu tak mahu type. Kamu contohlah ada gambar daripada soalan tu, terus kamu nak ambil terus satu kali soalannya. Contoh di sini saya ada soalan fizik. Contoh contoh saja ni. Okey, saya buka di sini. Okey, pastikan soalan tu kalau boleh save dalam PDF dululah. Contoh. Okey. Okey, saya nak ambil terus soalan nombor 1 ni. Malas saya mau type. Ni saya nak ambil terus soalan nombor 1 ni kan. Macam mana ni nak ambil terus, tak mahu type. Okey, kamu pergi ke komputer kamu, tekan pre-screen. Okay, PRT SC. Ada tu di button yang atas tu, ada PRT SC, print screen. Tekan print screen. Okey. Lepas itu kamu pergi di PowerPoint. Okey. PowerPoint. Ambillah blank. Okey, kamu paste saja, paste. Ataupun Ctrl V, mana-manalah. Okey, lepas tu kamu crop lah. Pilih soalan mana yang kamu mahu. Contoh kamu mahu soalan nombor 1 ni, kalau bahasa Melayu ni ngam lah, kalau mahu menaik panjang-panjang kan. Okey. Terus saja ke sini contoh. Crop cantik-cantik. Okey. Dah selesai. Okey, ini soalan kamu lah ni. Okey, kasih besar dia, kasih penuh satu page. Lepas itu pergi file, dia banyak kerja jugalah tapi senang je sekejapnya ni. Save as. Kamu pergi ke PC kamu lah. Okey. Okey, di sini kamu pilih, ambillah desktop contoh. Saya simpan di desktop. Contohlah soalan 2. Contohlah soalan 2. Cuma di sini formatnya untuk gambar, pilih yang ini, JPEG. JPEG file interchange format. Okey. Lepas tu save. Okey. Just this one lah. Okey, baik. Itulah selesai. Ini tutup. Maksudnya soalan itu sudah ada di kamu punya, saya tadi save di desktop soalan nombor 2. Sudah ada sini kan. Okey, balik kepada Google Form kamu. Nampak tak ikon gambar ni? Jadi kamu klik di sini. Okey, upload. Tekan browse. Browse kan? Browse. Okey. Pilihlah di mana yang kamu save tadi. Contoh soalan 2. Okey, di sini kan. Okey, tunggu. Mesti ada internet lah. Okey.
Nah, dia keluar sudah dia punya soalan. Lupa ni nanti buanglah dia punya nombor contohan, contoh saja tunjuk. Okey. Kamu boleh kasih kecil, kasih besar, ikut keperluan lah gambar ini. Nak letak di tengah pun boleh. Letak di tengah ni ada segi, ada titik-titik 3 ni. Okey, center and line lah. Okey, di tengah-tengah lah. Okey, cikgu ni sudah ada jawapan. Jadi di sini kamu hanya perlu pilih multiple choice tadi. Hanya tulis huruf saja. A, sorry huruf besar. A, adakah jawapannya B? Adakah jawapannya C? Dan adakah jawapannya D? Okey, jadi macam biasalah tambah jawapan. Contoh jawapan di sini katakan A lah katakan. Okey, tak jawapan A contoh. Siap sudah. Senang, tak payah type. Jadi pun boleh juga. Terpulanglah pada kamu. Cuma kalau yang jenis begini, yang apa ni, kita ambil gambar terus satu kali ni, mungkin tulisannya agak berbeza lah. Yang kita type dengan yang kita ambil dari gambar tu, kalau boleh setting lah cantik tulisan tu, kalau gambar jelas, pelajar boleh nampak dan sebagainya lah. Okey, baik. Jadi selesai untuk soalan objektif. Okey, baik. Andai kata kamu nak buat soalan bentuk begini kan, kamu nak buat, tak mahu lagi buat banyak kali ABC ni, kamu boleh duplicatekan. Kamu buat contoh begini. Kamu right click. Sorry, mana sudah? Duplicate. Ni. Mana sudah? Duplicate. Import. Oh, di bawah. Sorry ya. Ini. Andai kata kamu nak buat bentuk yang sama macam begini, tekan yang duplicate. Okey, dia akan benda yang sama. Nanti kamu delete lah gambar ini. Okey, letaklah gambar contoh delete. Nak buang ni. Okey. Kamu buang gambar ni ataupun masukkan gambar lain lah. Okey. Macam mana nak delete gambar ni ya? Okey, delete. Malas tu. Oh, tu delete soalan. Tapi tak apalah. Cubalah macam mana nak delete gambar. Tapi boleh juga duplicate. Kamu edit lah. Upload gambar yang baru lah. Okey, baik. Saya akan tunjuk soalan struktur. Okey, baik. Soalan struktur. Contoh. Kamu buatlah section yang kedua. Contoh. Buatlah sampai 30 soalan. Ulang yang sama lah. Sama ada type ataupun print screen gambar. Okey, untuk bahagian B. Okey, kita buatlah bahagian B. Contohlah soalan struktur. Katakan soalan subjektif. Contoh. Okey. Buatlah di sini. Okey, jawab semua soalan. Okey, baik. Baru kita nak buat hidden ni, kamu boleh tambah section di sini ya. Untuk setiap soalan, setiap part ni kamu boleh tambah section contoh sini. Okey, dia akan jadi section yang ketiga lah. Okey. Kamu boleh pindah-pindahkan ni, tak ada masalah. Okey, ini section kedua, ini section ketiga. Gitu. Okey, baik. Okey, copy baliklah sebab sudah ada di atas ni section ni. Okey, tak saja di sinilah. Okey, sama saja ni. Besar sikitlah tulisannya. Okey, X. Jadi dia akan ada 3 section lah, maklumat, soalan objektif, soalan subjektif. Okey, baik. Ni kalau tak mahu boleh delete saja ni, tak ada masalah. Tekannya bangku sampah tu. Okey, baik, selesai untuk soalan struktur. Okey, bagaimana nak buat soalan struktur? Sama juga kamu tekan tambah ni. Okey, tekan tambah. Okey, tekan tambah. Dia keluarlah di bawah ni. Okey, soalan struktur sama ada nak isi tempat kosong ke ataupun jawapan spesifik lah. Contoh, apakah nama proses penukaran jirim? Contoh dari pekerja kepada cecair. Contoh. Okey, untuk soalan struktur, dia punya pilihan jawapan bukan multiple choice, dia adalah short answer. Short answer ni. Baik, jadi jawapannya ada satu saja ni. Maksudnya untuk jawapan, kalau boleh struktur ni, kalau boleh yang satu perkataan saja. Jangan guna yang dua perkataan lah. Yang dua perkataan nanti saya akan ajar bagaimana nak semak.
Okey, ini yang contoh yang satu perkataan saja yang pelajar boleh jawab. Okey, cara masukkan jawapan. Masalah jawapan. Contoh di sini apakah nama proses kan? Proses. Okey. Bagi contoh jawapan. Kalau boleh cikgu buat pilihan jawapan ni huruf besar dan huruf kecil. Kadang-kadang dia akan tanda terus yang betul-betul sama dengan yang cikgu masukkan jawapan ini. Contoh di sini saya buatlah Jirim pepejar kepada cecair. Pepejar kepada cecair peleburan. Jawapannya contoh. Okey, buat huruf besar. Mana tahu kan pelajar tu type huruf besar semua ataupun mungkin huruf besar di depan saja. Peleburan ataupun huruf kecil semua. Begitu. Sebab kita tak tahu kan, budak kadang-kadang dia tulis huruf besar di depan, huruf campur-campur. Kalau dia detect terus yang sama, dia akan tanda terus betul. Okey, baik. Jadi ini kalau kamu antik yang ini, kalau kamu tik yang ini, mark all other answer incorrect. Maksudnya selain daripada jawapan ini, dia akan tanda terus salah. Kalau betul memang dia tanda akan betul. Kalau kamu tik ini, dia akan jadi yang selain daripada ini, automatik dia akan jadi salah. Jadi saya galakkan tak payahlah kamu tik ini. Kalau betul memang dia akan tanda juga betul, tidak masalah. Jadi tak payahlah tik ini. Sebab kamu boleh tengok menu. Mana tahu kan pelajar tu tertinggal huruf A ke, tertinggal huruf N ke. Kalau kamu tik ini dia akan terus salah lah. Tapi kalau atas budi bicara kamu, budak ni mungkin tertinggal. Kalau kamu tak tik ini, kamu boleh bagi markah semula lah kepada pelajar. Nah, ni contoh Contohlah kamu nak pemberatnya, contoh di sini 2 markah contoh untuk dapat 10, 5 soalan saja. Okey. Okey, jadi dia akan semak lah nanti. Begitu. Okey, lupa tadi nak masukkan markah. Contoh di sini saya lupa tadi masukkan markah mana tadi. Okey. Okey, sini Okey, masuklah markah. Contoh sini 3 contoh. 3 markah. Pemberat setiap markah tu mesti ada lah. Okey, baik. Bagaimana pula kalau cikgu nak masukkan soalan esei ataupun soalan yang bentuk jawapan tu panjang, tak mahu satu perkataan, jawapan lebih daripada satu perkataan. Cikgu masih guna format yang sama, tambah. Okey. Akan keluar kan? Sudah. Okey, walaupun dia di atas, tarik saja tidak masalah. Di atas ke, kamu boleh tarik saja di mana kamu mahu soalan itu. Okey, contoh soalan esei lah. Okey. Tuliskan contoh soalan sini kalau BM ataupun BI yang bersesuaian lah. Tuliskan sebuah ringkasan ataupun satu ringkasan. Sebuah ringkasan. Okey. Lupa sudah sini ni. Okey, ringkasan berkaitan dengan gambar yang diberilah. Okey, contoh. Dengan gambar. Okey, gambar yang diberi contoh. Okey, maksudnya pelajar akan tulis panjang kan. Ni jawapannya mesti long answer lah. Kamu boleh pilih di sini. Tadi short answer kan, pilih paragraph. Jadi pelajar akan boleh tulis panjang-panjang. Tak kisah berapa banyak. Dia akan terpulanglah pada mana nak jawab 100 ke 200 perkataan ke. Cuma answer key di sini tiada. Dia tak boleh sebab kita akan semak secara manual. Letaklah pemberatnya. Contohlah esei kamu tu 10 markah contoh. Okey, jadi ada skema kan. Okey, kita akan semak manual. Nanti saya akan ajar cara nak semak manual. Okey, baik. Jadi siap sudah soalan. Contohlah ni sudah siap semua. Kamu boleh tengok di sini dia punya markah keseluruhan. Berapa soalan kamu? Kalau boleh 100% lah kamu setting soalan kamu tu. Supaya senang kira kan. Kalau kamu nak ambil PDPR dan sebagainya itu peratus yang lain lagi. Ini contoh 100%. Senang nak kira. Okey, bila sudah siap, bagaimana kita nak kongsi dengan pelajar? Mana linknya? Okey, baik. Bila sudah siap kan, pastikan setiap soalan ni required lah. Saya lupa tadi, kalau boleh semua required lah supaya pelajar tu jawab. Selagi dia terjawab tak boleh hantar. Maksud begitulah, tekanlah required semua. Okey, bagaimana kita nak hantar? Okey, baik, cara nak hantar ialah tekan send. Nampak send? Okey, tekan send. Nampak ni yang bulat ini. Okey, tekan di sini. Jangan cikgu ambil link yang panjang ini. Tekan ni shorten URL. Ambil yang ini, cikgu copy lah. Okey, copy. Cikgu simpan lah di mana-mana yang nak share masa peperiksaan nanti. Contoh saya share di saya punya Telegram lah. Begitu dia akan keluar lah short. Jadi yang inilah cikgu akan kongsi di
di grup kelas nantilah masa peperiksaan berjalan. Okey, baik. Bagaimana pula cara kita nak semak? Okey, baik, cara nak semak. Contoh, saya kena jawab dululah ni link tadi kan saya bagi. Okey, saya cuba jawab dulu apa yang saya buat tadi. Okey, ini contohlah. Saya masuk email. Tak payah sign lah email ini sebab kita tadi. Okey, contoh saya isi dulu bin Muhammad. Okey. Okey. Baik, nama penuh letaklah contohlah cikgu. Okey, kelas 4A. 2 lah. 2 kan tadi, 2A contoh. Okey. Okey, kita akan bacalah pelajar. Okey, baca. Okey, saya telah mengaku. Okey, sudah baca, fahamlah maksudnya. Okey, kita next. Okey, dia akan pergi kepada soalan yang pertama. Siapakah nama guru anda? Contoh saya jawab Azam contoh. Okey. Antara berikut yang mana? Okey, contoh saya jawab A contoh kan. Okey. Next. Ini pada soalan subjektif kan. Apakah nama proses mengkajian? Contoh saya jawab tadi saya jawab tadi peleburan. Okey, saya buat huruf kecil. Okey, boleh detect kan jawapannya. Okey, peleburan. Tulis sebuah ringkasan. Okey, saya type lah panjang apa-apa sajalah. Panjang kan. Okey, contoh. Type sajalah. Ringkasan panjang nak buat karangan pun boleh, tak ada masalah. Okey, contoh. Okey, lepas tu tekan submit. Contohlah pelajar kan jawab tekan submit. Okey. Selesai. Tahniah kerana menjawab. Semoga cemerlang. Jadi di cikgu nanti, okey, yang penyedia soalan nanti. Okey. Nampak di sini ada responses. Maksudnya sudah ada orang yang menjawab. Satu orang. Okey, gembira cikgu lah, satu orang sudah jawab. Okey, contoh. Okey, bagaimana kita nak semak? Yang markahnya berapa kan? Nak tahu markahnya kan? Nah, dapat 8 saja. Okey, kenapa 8? Okey, sebab essay kita belum semak. Okey, contoh. Di sini kan kita tengok individual lah. Okey, klik pada individual. Okey, ni email yang dimasukkan lah. Kalau ada 100 lah email. Maksud begitu. Ni yang contoh pelajar yang pertama tadi saya masukkan. Okey, inilah data-datanya. Okey, kita tengok. Okey, soalan 1 dia betul, 3 markah. Okey, bagus. Dia automatik lah ni. Tak payah cikgu semak lagi. Okey, ini pun sama, betul. Pandai cikgu ni. Okey, nama jiring. Okey, tengok peleburan dia tanda terus. Okey, 2 markah automatik. Nah, cuma essay tiada markah kan. Di sinilah saya kata dia semak secara manual. Maksudnya cikgu boleh bacalah semua. Cikgu baca semua, semak dalam kepala lah. Maksudnya, rupanya pelajar ni dapat 8 per 10. Lepas tu tekan ni. Nampak kan ni button save ni. Jangan tak tekan pula, nanti kesian pelajar tiada markah. Tekan button save. Nah, dapat sudah markah baru. Berapa markah barunya? 16. Kalau cikgu nak release score, cikgu tekanlah release score. Ataupun nak kumpul semua nak release score pun jadi masalah. Okey, itulah cikgu release score kan. Release score sama ada untuk pelajar tadi ataupun all. Maksudnya kalau cikgu semak dulu semua, tekan je all respondent. Bila cikgu tekan automatik, tekan yang ini, send emails and release. Bila cikgu tekan, automatik dia akan hantar markah kepada email-email yang dimasukkan oleh pelajar-pelajar tadi. Senang pelajar dapat markah di sini. Okey. Cikgu panik. Mana lagi simpanan datanya? Anda kata hilang. Jangan bimbang cikgu. Cikgu ada ni. Nampak kan ni tanda spreadsheet ni. Cikgu tekan yang ini. Ini adalah hasil yang pelajar buat lah. Okay, contoh. Di sini sudah ada. Okay, create. Okay, di sini kalau ada ramai guru yang nak menyemakkan, kongsilah berapa markah yang ni. Jadi semua ada di sini. Jangan bimbang lah. Semua yang pelajar jawab, semua akan dipaparkan di sini. Takkan hilang lah data pelajar itu. Nanti bila ada banyak kan bercampur 2F, 2D dan sebagainya nanti. Cikgu sort sajalah kamu Excel ini kepada kelas lah. Jadi senanglah dapat markah. Terus nama, ada markah, ada kelas. Yang 3 kolom. Ini lain-lain ni dapatlah semua yang dijawab kan. Semua ada di sini, direkod semua. Jangan bimbang lah. Jawapan tidak akan hilang. Okay, ni boleh tutup. Tak ada masalah. Ini di mana nak cari ni? Di dalam Google Drive cikgu lah. Tidak akan hilang. Okey, baik. Tak ada masalah. Baik, bila masa kan kita tak maulah peperiksaan ni sampai 2-3 hari.
Andai kata dalam jadual itu saya sudah buat 1 jam, lepas tu ada lagi masa setengah jam untuk persediaan. Jadi kalau boleh bagilah masa ruang sedikit untuk 30 minit selepas tamat peperiksaan. Mana tahu kan ada pelajar masalah teknikal dan sebagainya. Selepas 30 minit habis ataupun tamat masa peperiksaan, cikgu ni saja ni. Cikgu ubah ni. Not accepting responses. Maksudnya bila cikgu sudah ubah yang ini, admin yang buat soalan tu lah, bila dia sudah klik yang ini, tak boleh lagi jawab. Senang saja kan? Simple. Okey, baik. Saya nak share lagi satu. Bagaimana pula kalau cikgu ni nak ramai yang nak menyemak, bukan 1 orang, 10 orang kan, setiap subjek tu ada ramai cikgu kan, nak semak kelas masing-masing kan. Okey, dia ada masalah. Cikgu tekan di sini. Okey, nampak sini ada add collaborators. Cikgu tekan di sini. Baik. Jadi cikgu masuklah email cikgu yang mau. Contoh sini cikgu, saya punya email contoh. Okey, masuk email di sini. Okey, send sajalah, tekan send. Nanti cikgu tadi buka emailnya, dia pun jadi admin kepada form ini juga ataupun kertas peperiksaan. Jadi dia boleh tengoklah mana respon, mana kita punya question, nak ubah soalan ke on the spot ada masalah. Kalau cikgu ubah di sini kan, ni katalah ada kesilapan, masa cikgu ubah ni, bila pelajar klik dia pun akan berubah juga, dia automatik sebenarnya. Jadi boleh ubah on the spot lah. Okey, jadi saya harap cikgu-cikgu boleh cubalah buat dahulu, orang panggil trial, pra ujian, test dulu pelajar boleh jawab ke, ada masalah ke tidak, sebagainya. Apa-apa masalah boleh berjumpa dengan ataupun boleh tanya saya lah, sama ada di luar ataupun secara maya. Okey, sekian, terima kasih.